Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Haji Ramli sebagai Ketua Imam pada pagi ini, Tuan Haji Kushairi pengerusi surau, sahabat-sahabat, ahli dan kuasa, seluruh ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita senantiasa solat jemaah di rumah Allah, insya-Allah. Dapat ramai solat, alhamdulillah. Dapat 5 saf pagi ni kan. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 saf ni dah 100 lebih lah. Kalau 20 berapa 1 saf? Bilangan 20? 24. Surah kami 1 saf 22. Baru dapat 3 saf istiqamah dalam 70 baru kan. Kita ikhtiarkan diri kita, keluarga kita semua dapat sama-sama menunaikan solat jemaah di rumah Allah, insya-Allah. Pagi ni slow sikit sebab batuk seminggu kan. Hari ini kita bincang tentang fadilat bersedekah hadir. Kita dah bincang tajuk ni pada bulan 11 ya. 2 hadis ada kaitan dengan sedekah, di mana ada sedekah kepada penzina, ada sedekah pada orang yang tidak sepatutnya, namun niat orang bersedekah tetap sampai ya. Hari ini kita bincang hadis berkaitan dengan fadilat sedekah. Yang kedua, keajaiban sedekah. Yang ketiga, contoh-contoh amalan bersedekah. Antara hadis yang berkaitan dengan fadilat sedekah, satu, sedekah itu didoakan oleh para malaikat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, tiada satu hari pun di mana seorang hamba berpagi-pagian melainkan 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu daripada keduanya berkata, malaikat tadi berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepada pemberi sedekah itu khalafa, gantian." Manakala malaikat satu lagi berkata, "Ya Allah, jadikanlah kepada yang berkedekut itu talafa, kehilangan." Menurut Imam Badruddin Al-Aini, hadis ini menjelaskan doa 2 malaikat. Satu mendoakan agar pemberi sedekah diberikan gantian. Yang kedua, mendoakan agar mereka yang sifatnya kedekut, kehilangan. Jadi setiap pemberi sedekah
sudah pasti didoakan oleh malaikat pada setiap kali dia beri sedekah. Ini suatu motivasi. Zahirnya sedekah itu hilang. Duit RM10, sedekah RM1, hilang RM1 kan, baki RM9. Hakikatnya Allah ganti. Ganti itu mungkin dalam pelbagai bentuk yang tidak kita sedari. Mungkin juga dalam bentuk mata wang, kebendaan. Mungkin juga dalam bentuk kesihatan. Mungkin dalam bentuk kebahagiaan. Mungkin dalam bentuk kesenangan dalam kehidupan. Jadi gantian itu Allah boleh berikan dalam pelbagai. Yang paling penting, hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ini mencakupi dalam bentuk wajib, iaitu zakat. Dan yang kedua, yang sunat, iaitu sedekah. Ini menunjukkan pentingnya sedekah. Ia selaras dengan ayat Allah dalam surah Sabat ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Apa sahaja yang kamu dermakan daripada sesuatu, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya. Selaras dengan hadis tadi. Wa huwa khairur raziqin. Allah lah, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ia menunjukkan bahawa pentingnya infak, pentingnya sedekah yang meluaskan rezeki yang ada pada kita, diberi gantian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dunia maupun di negeri akhirat. Ini satu. Ini hadis motivasi pentingnya sedekah. Yang kedua, hadis yang kedua, sedekah tidak akan berkurangan. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa ada dua makna hadis ini. Pertama, Allah memberkati hartanya dan menghindarkan kemudaratan daripada menimpanya. Satu, dengan sebab sedekah, berkat. Yang kedua, terhindar daripada kemudaratan. Dan Allah akan menggantikan kekurangan jumlah hartanya dalam bentuk keberkatan dalam kehidupannya. Yang kedua, sesungguhnya jika berkurang jumlah tadi, sedekah kuranglah, maka pahala Allah berikan menutup kekurangan hartanya, ditambahkan pahala berlipat kali ganda. Satu amalan baik Allah gandakan 10 dan berganda-ganda sampai beratus-ratus gandaan. Ini menunjukkan bahawa dari segi batinnya sedekah sebenarnya tidak mengurangkan harta, walaupun pada zahirnya nampak kurang harta pada kita. Jadi inilah menjadi motivasi, sebab syaitan selalu hasut kita. Sedekah itu, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 268. Syaitan menjanjikan, menakutkan dengan sebab sedekah, al-faqr, kamu jadi miskin. Dengan sebab sedekah, kamu jadi apa?
Maknanya itu kerja syaitan. Timbul di kita sedekah nanti kurang. Tapi Nabi sebut, Allah sebut, sedekah tidak mengurangkan hakikat sebenarnya. Itu yang kedua, pentingnya sedekah. Yang ketiga, sedekah mengembangkan harta. Hadis yang berbunyi, Inna Allah yaqbalu sadaqah wa ya'khudhuha biyaminihi wa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah hatta inna luqmata la tasiru mithla uhudin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, kata Nabi. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kamu sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda. Sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Itu namanya berkat dari segi sedekah. Pahalanya berlipat kali ganda. Allah gantikan dengan sebab sedekah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sedekah memadamkan dosa kita. Hadis riwayat Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW sabda, Ala adullukum ala abwabil khairi as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Tidakkah kamu mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Nabi. Satu, as-sawmu junnah. Puasa perisai, benteng dari buat kejahatan. Was-sadaqah, sadaqah tudfi'u al-khati'ah, menutup dosa. Kama yubti'ul ma' an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Makna dengan sebab sedekah itu boleh menyebabkan terangkat dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jadi ini pentingnya sedekah. Jadi yang jahat kita buat dipadamkan, antaranya amalan sunat bersedekah, khususnya dosa kecil yang kita lakukan. Itu hadis pentingnya sedekah. Berikutnya, sedekah bukti keimanan. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu burhanun. Rawahu Muslim. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara nak dekat diri dengan Allah, di samping ibadat solat, ibadat lain ialah ibadat sedekah. Tanda iman kita kuat, boleh sedekah harta yang kita sayangi kepada orang lain. Dan antara sedekah yang terbaik ialah sedekah kepada ahli keluarga. An Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqatan wa hiya 'ala dhir-rahima thintani sadaqatun wasilatun. Kata Nabi. Kepada Sayyidina Salman bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah.
Sedekah pada kaum keluarga dapat 2 pahala. 1, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Jadi menunjukkan bahawa ini bukti kuatnya keimanan kita kepada Allah. Boleh sedekah, khususnya kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Ini boleh menghubungkan silaturahim antara sesama kita. Mungkin adik kita yang susah, keluarga yang susah, kita boleh bantu, kita boleh sedekah dalam pelbagai bentuk. Itu melambangkan satu tanda kuatnya iman kita, yang kuatnya silaturahim antara sesama kita. Itu pentingnya sedekah yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ada kaitan dengan sedekah juga ya. Sedekah yang pada keluarga tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar harta yang kamu belanjakannya di jalan Allah, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskan, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan pada orang miskin, serta 1 dinar yang kamu sedekah kepada kaum keluargamu, maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ini berlaku dalam masyarakat, lepas tu unjuran wali kan, sama dengan unjuran pesaka tu. Jadi kalau semua bertanggungjawab pada keluarga dalam konteks sedekah, tidak ramai yang miskin. Kalau semua bertanggungjawab dalam bentuk perwalian, dalam bentuk mana waris ataupun pesaka kan. Yang kuat lelaki bertanggungjawab. Misalnya adik kita perempuan yang meninggal suami dia, tanggungjawab utama membesarkan anak-anak tidak semesti pada isterinya semata-mata, tapi kepada kerabat yang terdekat, khususnya belah lelaki. Jadi sebab itulah dari segi pusaka lelaki lebih. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dan amanah. Memastikan keluarga tadi tidak terbiar. Kalau keluarga itu miskin. Kalau ini berlaku, mana hidup masyarakat bantu-bantu dalam bentuk tanggungjawab. Termasuklah ibadat sedekah tadi. Sebab itu disebutkan sedekah pada keluarga itu besar pahalanya, dapat 2. 1 pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Itu menunjukkan pentingnya ibadat sedekah, mana keluarga terdekat didahulukan berbanding orang lain dalam konteks sedekah. Ini tanggungjawab yang besar dalam konteks pentingnya amalan bersedekah. Yang berikutnya, sedekah dapat merawat orang sakit. Daripada Abu Umamah Al-Bahili
radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah, kata Nabi. Abu Daud, maksudnya rawatlah orang sakit dalam kalangan kamu dengan bersedekah. Jadi antara terapi rawatan sakit di mana kita banyak bersedekah. Ini dari segi kerohanian. Jasmani kena berubahlah, jumpa doktor, rawat. Dari segi rohaninya, antaranya kita mudah untuk bersedekah dan doa kepada Allah. Dengan sebab sedekah itu, mudah-mudahan ujian sakit itu Allah hindarkan daripada kita. Dan sebab bantu fakir miskin, bantu orang susah, mudah musibah sakit itu Allah hilangkan daripada kita. Dia banyak ada dalam bab ini. Hasinu amwalakum bizakah, wadawu mardakum bisadaqah, wastaqbilu amwajil bala biddu'a. Benteng harta kamu dengan cara keluar zakat wajib. Rawat orang sakit dengan sebab sedekah. Gelombang bala, angkat tangan biddu'a, dengan doa. Maknanya berkat harta zakat. Rawat penyakit sedekah. Hilangkan musibah doa. Jadi itu antara amalan-amalan yang membantu kita untuk menjaga khususnya waktu kita sakit. Itu pentingnya. Kemudian Nabi sebut juga sedekah pakaian, sedekah makanan, sedekah minuman. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala ura kasahu Allah min khudri jannah, wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'i at'amahu Allah min thimari jannah, wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum, kata Nabi. Mana-mana muslim yang memberi pakaian pada muslim yang lain untuk selamat dari telanjang, nescaya Allah pakaikannya dari pakaian hijau syurga. Ini yang kita buat kempen sedekah pakaian kan, apa-apa. Nabi sebut akhirat kelak Allah pakai pakaian syurga. Mana-mana muslim yang beri makan kepada muslim yang lapar makanan, nescaya Allah memberi makannya dari buah-buahan syurga. Itu makanan, Allah ganti buah syurga. Mana-mana muslim yang beri minum kepada muslim yang haus, nescaya Allah memberi minumnya dari mana? Ar-Rahiqil Makhtum. Allah balas benda dengan benda, pakaian dengan pakaian, makanan dengan makanan, minuman dengan minuman di akhirat kelak. Itu tiga perkara, iaitu pakaian, makanan, minuman. Jadi pentingnya macam kita buat surah buat apa? Infak asnaf, kongsi rezeki, macam-macam lah yang kita buat namakan. Artinya termasuk dalam kelompok tiga perkara ini. Ini menunjukkan pentingnya sedekah dalam bentuk barangan yang menjadi keperluan seseorang manusia. Itu antara lain fadilat bersedekah. Yang kedua, apa ajaibnya sedekah? Apa uniknya sedekah ini yang berlaku di kalangan para sahabat? Satu, kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang kita dengar semua sangat famous kata ni, Telaga Ar-Rumah.
Telaga ini asalnya milik Yahudi yang jual air kepada orang Muslim. Di tanah Arab kan, air susah. Jadi air dijual. Telaga ini milik Yahudi. Nak beli air kena bayar 1 dirham untuk 1 kantung air. Lalu Sayyidina Osman membeli telaga ini. Tapi bijak Sayyidina Osman, dia beli separuh telaga dengan harga 12,000 dirham. Maknanya telaga ini 2 pemilik. 1 milik Sayyidina Osman, separuh milik Yahudi. Maka dia buat giliran. Hari giliran Sayyidina Osman jual air kepada penduduk Madinah. Hari giliran Yahudi jual air. Hari giliran Sayyidina Osman selama 2 hari dia bagi free. Ambil percuma. Hari giliran Yahudi kena bayar. Akhirnya jualan air pada hari Yahudi merosot. Ramai pergi hari Osman sebab free. Last sekali Yahudi pun offer nak jual separuh lagi telaga dengan harga 20,000 dirham. Beli tadi 12,000. Offer kedua 20,000. Saya semua beli, semua telaga tu milik Sayyidina Osman, dan orang Madinah dapat air percuma berkat sedekah Sayyidina Osman bin Affan. Ini sedekah ar-rumah namanya. Jadi ini dikatakan kebijaksanaan Sayyidina Osman dalam urusan perniagaan yang akhirnya melumpuhkan bisnes orang Yahudi di kota Madinah. Ini kata infak atau wakaf sumber air untuk kehidupan umat Islam. Kata masjid telaga ini hari ini terletak 1 kilometer dari Masjid Al-Qiblatain di jalan Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinatul Munawwarah. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah sampai ke telaga Ar-Rumah itu. Itu satu. Kisah kedua. Kisah Sayyidina Osman bantu tentera Islam mempersiapkan kelengkapan ke perang Tabuk. Tabuk ni jauh. Dekat sempadan Jordan. Dari Madinah jauh. Mungkin lebih kurang 400 kilo ke 500 kilo dari Madinah. Jauh. Nak pergi jauh itu persiapannya kena banyak. Jadi Nabi suruhkan jihad untuk infak harta, dermajian untuk bantu kelengkapan tentera ikut keikhlasan masing-masing. Perang ni berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijriah. Bila Nabi buka peluang, sahabat-sahabat derma termasuk Sayyidina Osman menginfakkan 900 ekor unta. Kalau seekor unta harga 10,000. 900 kali 10,000 berapa? Nilai duitnya besar. 100 ekor kuda. Kuda berapa ribu seekor? Banyak kan? Yang ketiga, dan wang sebanyak 1,000 dinar. Besar infak Sayyidina Osman Al-Affan radhiyallahu anhu. Dengan infak ini, Sayyidina Osman ini, Nabi dapat melengkapkan kelengkapan tentera bawa ke Tabuk. Dan yang terbesarnya sedekah daripada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab Nabi kata, dicatat dalam sejarah dengan tinta emas infak Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat yang banyak berinfak dalam kehidupan hariannya. Yang ketiga, sedekah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu.
Amr bin Auf ini nama benarnya Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdu bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Qurashi. Mana atas tu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang Nabi janji masuk syurga. Dan juga terlibat dalam perang Badar dari keturunan Bani Zuhrah. Wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Dikebumikan di Kubur Baqi, usianya 75 tahun. Apa kisahnya? Kita semua. Dia juga sama dengan Utsman, banyak sedekah. Tapi hartanya tak pernah kurang. Contoh, dalam rekod sejarah, harta banyak ni separuh dia sedekah. Contoh, ketika harta 8,000 dirham, dia sedekah 4,000 dirham. Bila berkembang lagi, naik lagi. Harta sampai 16,000 dirham, dia sedekah separuh. 32,000 dinar, dia sedekah separuh. Itu sifat Amr bin Auf, separuh harta dia infak fi sabilillah. Pernah Amr bin Auf jual tanah miliknya kepada Sayyidina Utsman bin Affan dengan harga 40,000 dinar. Hasil jualan tadi dia bagi pada orang fakir miskin dari Bani Zuhrah dan orang memerlukan. Dan juga pada isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berikan pada ini, tak ditanya, siapa bagi duit ini? Orang jawab, pengirimnya Abdurrahman bin Auf. Siapa nama sebut? Innahu la yahnu alaikunna ba'di illa sabirun saqallah ibnu Aufin min salsabilil jannah, kata Nabi. Tidak ada yang peduli kepada kamu fakir miskin sepeninggalanku kecuali orang yang sabar. Semoga Allah memberi Ibnu Auf minuman dari mata air salsabil di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana besarnya fadilat Amr Auf dalam konteks sedekah antara sahabat yang paling dermawan. Di mana waktu dia wafat meninggalkan 4 orang isteri dan sebahagian mereka mempunyai pusaka secara keseluruhan berjumlah 400,000 dinar. Banyaklah. Maknanya sedekah pun banyak, yang ditinggalkan pun banyak juga. Itulah besarnya infak Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian dalam perang Tabuk, dan perang Tabuk sama dengan Sayyidina Utsman tadi, dia menyumbangkan berguni-guni uang penuh berisi uang perak untuk keperluan keuangan tentera Islam di medan Tabuk. Itulah besarnya, sampai dikatakan bahawa banyak sangat sedekah Amr bin Auf untuk menyiapkan tentera Islam ke medan Tabuk. Itu 2 sahabat yang suka bersedekah. Apa punca dia kaya? Punca dia kaya bila dia hijrah ke Madinah. Dia fakir miskin, tak ada apa-apa pun. Sampai ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' dari kalangan orang Ansar.
Sa'ad menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf kata, dia tak nak terima. Dia nak satu je. Tolong doa, biar Allah berkat pada harta aku. Dia berhutang, duit tak ada, dengan sebatang pokok tamar. Dia mahu ditunjukkan mana pasar di Madinah. Daripada tamar ini, pokok-pokok ini, dia jual dan mendapat keuntungan. Dan dia kahwin dengan emas kahwin, nilaian biji kurma dengan emas. Nilai kurma, berapa nilai emas? Harga kurma tadi. Akhirnya, Allah berkati perniagaannya. Dan bila meninggal, harta ditinggalkan banyak. Antaranya 1,000 ekor unta. Yang kedua, 3,000 ekor kambing. Yang ketiga, 20 ekor nadi. Unta yang guna untuk angkat air. Dan banyak lagi harta lain. Ini semua, kata sahabat, berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya asalnya dia miskin. Datang dari Makkah pergi Madinah, sahabat nak bagi duit, dia tak nak. Nak usaha sendiri, bisnes di pasar Madinah tu. Akhirnya menjadi kaya. Kayanya dia bantu balik perjuangan Islam ini bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh sedekah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Contoh ketiga, saya tak ambil semua lah, pasal banyak. Kisah Malik bin Dinar, sahabat. Malik bin Dinar duduk rumah dia. Tiba-tiba datang peminta sedekah. Dengan Malik daripada itu ada seraga buah kurma. Lalu dikatakan pada isterinya, bawa kurma tu padaku. Malik ambil separuh dan sedekah separuh. Baki pulang balik pada isterinya. Isteri kata, seumpama kamu yang bukan orang zuhur, adakah kamu lihat seorang yang menghantar hadiah pada raja yang terpecah atau dibahagikan? Dia orang sedekah kat kita. Makanlah. Takkan sedekah kan? Macam raja bagi hadiah, sedekah pula kan? Kata isterinya. Lantah Malik bin Dinar panggil semula peminta sedekah. Baki tadi dia bagi habis pada masa sedekah tadi. Dia kata ke isterinya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, sebab dengan bersungguh-sungguh itu Allah boleh ganti. Sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 30-32. Khuzuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu, belenggulah dia, kerana bakarlah dia dalam neraka jahim. Selain dari itu, masuk dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta membelinya ke badannya. Maknanya dulu kita susah, sekarang kita senang. Cara nak tunjuk keberkatan, kita banyak bersedekah. Jadi dikata kepadanya, dari susah Allah bagi nikmat, kita boleh bantu orang miskin yang lain. Itu pentingnya sedekah. Maka balik kepada isterinya, ketahui wahai isteriku, aku terlepaskan daripada leher kita dengan iman. Maka saugia bagi kita melapangkan separuh yang lain dengan cara bersedekah. Dengan takut dengan tidak bersedekah,
Allah balas kita kedekut, bakhil, takut dibalas dengan api neraka. Itu contoh sedekah para sahabat yang terdahulu. Dan akhir sekali, sedekah yang terkini. Mesti saya bersebut dulu. Kita tengok di KL, Ahmad Dauji Dada Boy. Sebut dulu. Ahmad Dauji Dada Boy ini lahir di Gujarat, India, 1907. Merantau ke banyak negara. Tahun 40-an datang ke Tanah Melayu. Menginap di KL, dekat area Muhammad Ismail Yakin. Fasih dalam pelbagai bahasa. Dia orang kaya. Tinggal di flat saja. Dia mewakafkan sebidang tanah seluas 1.2 hektar di Jalan Perak, Kuala Lumpur, yang sekali didirikan Menara Wakaf oleh Mawib. Pada tahun 87 dia meninggal, dia tak ada anak. Dia ada wakaf harta dia. Akhirnya Mawib buat bangunan menara wakaf dia, diminta oleh tabung haji dan disewakan kepada bank Islam. Dikatakan bahawa pulangan sepanjang tanah itu 56.6 juta selama 25 tahun dipajak pada tabung haji. Jadi dengan duit ini diinfak pada orang lain pula. Orang kaya, rumah kecil, harta bernilai diinfak. Kalau pergi ke Bank Islam bangunan kan, ada surau, sebut surau Dauji Baboy, bawah itu, di menara Bank Islam tu. Itu menara wakaf pertama. Jadi harta wakaf dihidupkan. Contoh kedua, Sulaiman Ar-Raji, pemilik Bank Raji. Sulaiman ni asalnya miskin. Kisahnya begini, kisah waktu kecilnya. Dia orang Saudi. Waktu sekolah dulu, ada nak buat majlis lawatan. Pelajar kena bayar RM1 nak pergi lawatan ini. Tapi mak ayah dia tak mampu nak bayar, walaupun RM1. Akhirnya seorang cikgu, guru dari Palestin, tolong bayar kad dia nak ikut lawatan dengan bayaran RM1. Sebab dia pelajar cemerlang. Dengan duit inilah dia ikut lawatan itu. Habis belajar, dia bisnes, buat bank Ar-Rajian yang ada di seluruh dunia. Dengan derma RM1 yang Palestin cari tadi, dia cari guru dia. Mana cikgu aku dulu yang derma RM1? Waktu aku susah, waktu cikgu dah bersara dah, cikgu dia hidup simple, cikgu dia bertemu cikgu dia, ambil guru dia, naik kereta dia, kereta mewah kan. Dia kata aku sangat terutama budi pada cikgu aku. Dia pun bawa ke satu rumah banglo. Kereta nak tadi, akhirnya kata kereta ni saya bagi kat cikgu, rumah banglo ni pun saya bagi kat cikgu. Sebab cikgu sedekah RM1. Waktu saya miskin, akibat miskin itu saya usaha dan saya bayar. Ini cara saya nak balas budi cikgu. Cikgu dia terkejut. Sebab dia kata RM1 yang cikgu derma. Waktu saya susah, merubah kehidupan saya. Inilah cara saya nak infak balik harta saya pada cikgu.
Dan Sulaiman Haji ini ada ladang kurma 200,000 batang pokok di Al-Qasim, di tengah-tengah Saudi. Hasil buah kurma ini diinfakkan. Antaranya, katanya, waktu kita buka puasa Masjidil Haram Madinah itu, kurmanya antaranya disedekahkan oleh Sulaiman Haji dari ladang di Al-Qasim. Dan dia masih hidup katanya hingga ke hari ini, berusia 90-an. Antara orang kaya yang dermawan. Itu contoh terkini hebatnya manusia yang asalnya miskin boleh kaya. Bila kaya, syukur balik nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sedekah. Itu dua contoh betapa hebatnya manusia bila mana kita bersedekah. Jadi kesimpulannya, satu, sedekah amalan terbaik, dan sedekah bantu kita untuk kaya di negeri akhirat. Yang kedua, sedekah menjadi amalan para sahabat, dan sedekah juga menjadi amalan orang-orang hebat pada masa kini yang setengahnya mungkin kita tak tahu. Sedekah dia banyak, dirahsiakan, tapi hidupnya senang dan bahagia dengan sebab keberkat hidup punca daripada sedekah. Yang paling penting, yang wajib selesaikan dalam bentuk zakat. Yang kedua, tambahkan harta dalam bentuk sedekah. Mulakan dengan sedikit, insya-Allah lama-lama kelamaan timbul rasa seronok bersedekah. Insya-Allah ada gantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Oleh banyak lagi kisah-kisah lain yang dapat kita kongsikan di masa akan datang, insya-Allah. Dan ada kebaikan untuk diri saya dan kita semua yang baik kepada Allah. Yang berkelemahan, saya sendiri mohon maaf, makin slow kan suaranya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa' min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.